pula pencernaan. Okey. Tajuk pencernaan ni adalah tajuk rentetan daripada nutrisi itulah. Yang pertama itu kita belajar tentang kelas makanan, kelas makanan. Lepas tu kita belajar juga tentang gizi seimbang pada pelajaran lepas. Kemudian hari ni kita nak masuk tajuk pencernaan. Siapa kawan kita yang dah masuk ni? Kuhan seorang lah, tak apalah. Okay, Kuhan, boleh nampak tak apa tu cikgu punya PowerPoint? Boleh cikgu. Boleh, apa tajuk cikgu tulis apa tu? Sistem pencernaan manusia. Okey. Sekarang ni kita nak masuk sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan ni maksudnya satu sistem yang telah dijadikan dalam badan kita ni untuk nak proses makanan yang masuk. Makanan yang masuk dalam badan kita ni nanti dia akan diserap dia punya nutrien supaya kita boleh guna. So nama sistem yang akan menyebabkan makanan yang kita makan dia tu diproses tu namanya sistem pencernaan. Okey. Pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks atau besar kepada molekul yang lebih kecil dan ringkas yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Okey, dia ada dua jenis pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan secara fizikal, iaitu kita boleh nampak. Okey, maksudnya makanan masuk dalam mulut, awak guna gigi, gigi akan gigit dan lidah akan tolak campur-campur dengan air liur supaya makanan tersebut dapat dikecilkan. Kita makan besar, so kita gigit jadi kecil. Jadi sebenarnya ada enzim, bukan tak terlibat langsung, ada satu enzim iaitu nama dia enzim amylase. Cuma enzim tersebut masih ada lagi di bahagian lain dalam badan kita lah. So dalam mulut dah ada sedikit enzim. Yang kedua adalah, fizikal ni maksudnya bila kita gigit tu dia tak payah ada enzim lah. Tapi kalau sekadar dalam mulut tu ada sedikit enzim. Okey, untuk kimia, pencernaan kimia ni maksudnya pencernaan yang awak tak boleh kawal. Awak tak boleh gigit dia, tapi dia boleh berlaku sendiri hasil daripada penguraian daripada molekul kompleks menjadi ringkas. Maksudnya bila dia masuk dalam perut, kita kata ada bahan kimia lah. Sebenarnya bahan kimia tu kita panggil dia enzim. Enzim nanti dia ada dalam mulut, dalam perut, di denam dan usus. Dia akan bantu untuk pecahkan makanan kita dan jadikan makanan kita tu jadi molekul-molekul yang lebih kecil supaya badan kita boleh serap molekul-molekul tersebut. Jadi apakah persamaan antara pencernaan fizikal dan kimia? Kedua-duanya akan memecahkan makanan dan ia akan berlaku di salur pencernaan. So kat mana salur pencernaan kita sebenarnya? Inilah permulaan salur pencernaan kita, iaitu bermula dari mulut ke esofagus, seterusnya ke perut, masuk ke duodenum, usus besar, usus besar, usus kecil. Okey, rektum, dan last sekali ke dubur, tempat kita buang najis lah. Okey, kejap cikgu nak tengok kawan awak masuk. Selamat datang Vanisha. Tak ada apa Vanisha. Tadi cikgu dah admit dia. Suruh Vanisha masuk sekali lagi. Okey. Seterusnya ialah urutan aliran makanan. Makanan akan mula masuk daripada mulut ke esofagus. Mana ada esofagus ni? Esofagus ni kat sini. Yang kita rasa dekat dada kita, atas sikit dekat leher kita. So dia akan masuk ke esofagus. Dia akan masuk ke esofagus ni, dia akan ditekan-tekan. Ada otot yang akan menolak-nolak dia turun ke bawah. Jadi masa makan, awak sepatutnya tenang lah. Janganlah makan laju sangat, takut tercekik, tak sempat makanan tu nak ditolak ke bawah. Okey, seterusnya selepas dia masuk ke esofagus, dia akan ke perut. Okey, inilah perut manusia. Ni yang besar ni. Yang ni perut manusia. Kemudian dia akan ke duodenum bahagian bawah ni. Okey, kemudian ke usus kecil, hak panjang-panjang ni, hak panjang-panjang kecil-kecil ni, dia akan usus kecil dulu tau. Dekat usus kecil ni, dia akan lakukan banyak pencernaan, barulah ke usus besar. Usus besar ni di mana kita punya makanan tu dah habis diserap dia punya nutrien, dia cuma akan menyerap air sahaja. Kemudian ke rektum ni tempat simpan najis, and last sekali ke bahagian hujung sekali iaitu dubur.
Okey, mulut. Makanan di dalam mulut dilembutkan oleh air liur dan dilumatkan oleh gigi dengan bantuan lidah. Jadi orang yang tak ada gigi macam budak kecil, kita tak bolehlah bagi dia makanan yang keras. Jadi dia kena makan makanan yang lembut seperti bubur, buah-buahan yang lembut supaya dia mudah untuk mencernahkan makanan dia. Kalau tidak dia akan tertelan. Kan bahaya macam tu. So dalam mulut kita sebenarnya ada satu enzim namanya adalah amylase. So amylase ni Cikgu, dia gigi dia tu tak nampak. gigi tak nampak. Baru nampak. Oh baru nampak. Okey. Tadi yang ni nampak tak? Yang ni nampak. Nampak. Okey. Ni gigi pun nampak Ah. Okey. Nama enzim dalam air liur kita ni sebenarnya penting tau air liur kita ni sebab dalam air liur kita ada satu enzim nama dia amylase. Cuba sebut amylase. 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 Okey. Sebutan amylase kita tak sebut amylase ya. Awak tak sebut amylase, kita akan sebut dia amylase. Okey. So amylase ni dia akan tolong cernakan kanji. Apa dia kanji? Tu awak makan ubi kayu, awak makan nasi, dia akan kecilkan sedikit supaya boleh berubah menjadi maltosa. Gigi ni dia nak tolong pecahkan bagi jadi kecil tapi masih struktur kimia dia nasi. Kita nak nasi itu dah jadi maltosa. Okey, kanji tu kita nak jadikan dia maltosa, kena ada bantuan amylase. Okey, next ialah ini ialah esophagus. Ini adalah esophagus. Esophagus ni dia lalu daripada kita punya tekak sampai ke perut. Perjalanan dalam esophagus ni sebenarnya laluannya kecil. So dia kena tolak makanan dengan cepat supaya makanan tersebut tak tercekik. Jadi eloklah kalau awak makan dengan cara yang tidak gelojoh. Pergerakan makanan dibantu oleh pengecutan otot licin pada dinding esophagus yang dikenali sebagai peristalsis. Tolak makanan turun ke bawah tu kita panggil dia peristalsis. Yang ni pula ialah perut. Semua orang ada perut. Kan? Tapi kebanyakan kita suka tunjuk perut kita dekat pusat. Sebenarnya perut kita bukan dekat pusat. Perut kita di bawah dada. Nampak tak ni dada dia? Bawah dada. Jadi itu adalah perut awak sebenarnya. Yang bawah lagi yang kita duk pegang macam perut tu borai ke apa ke, yang tu adalah usus. So perut sebenarnya kita berada di bahagian bawah dada. Okay? Kelenjar gastrik pada dinding perut dia akan rembeskan asid hidroklorik. Okey, kita dengar asid hidroklorik ni macam asid yang sangat bahaya. Benar. Asid ni dia akan aktifkan satu protease dan dia boleh bunuh bakteria dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Maksudnya katalah kita makan makanan tu ada sedikit bakteria. So don't worry. Sebab tu kadang-kadang orang yang tahan ni tangan dia comot ke apa, dia makan-makan tak sakit perut sebab dia punya asid hidroklorik dia kuat untuk nak bunuh bakteria. Tapi janganlah selalu buat macam tu. Nanti kena-kena hari tu awak punya asid hidroklorik tak boleh bunuh bakteria, awak yang sakit perut. So protein kita nanti awak makan ikan ke, awak makan telur ke, kacang ke, akan dicernakan menjadi polipeptida. Dia akan dikecilkan. Kalau macam kanji tadi kita kecilkan jadi maltosa. Ikan yang kita makan iaitu protein akan dikecilkan menjadi polipeptida menggunakan enzim namanya protease. Okey, kalau dekat mulut tadi namanya amylase. Yang dekat perut ni nama dia apa? Protease. Okey, pandai. Lepas perut, dia akan tolak makanan tersebut masuk ke duodenum. Duodenum ni kecil saja laluan dia. Okey, duodenum ni dia akan terima rembesan iaitu jus empedu untuk dia nak pecahkan lemak. Maksudnya kalau awak makan daging kambing ke, awak makan daging ayam ke, kan ada lemak dekat kulit tu, dia akan pecahkan lemak tersebut menjadi asid lemak dan glycerol. Manakala jus pankreas pula ada amylase, protease dan lipase yang akan digunakan juga untuk mencernakan lemak dan kecilkan lagi polipeptida tadi. Kita makan ikan dekat dalam perut tadi, ikan tadi dah pecah jadi polipeptida. Polipeptida tu nak kecilkan lagi, nak jadi dipeptida guna protease. Okey. Kalau kanji dekat duodenum ni, dekat mulut kita sepatutnya kita dah dapat cernakan sedikit kanji. Tapi ada orang dia makan cepat sangat sampai makanan dia tu tak sempat dicernakan. Terus dia telan. So sekali lagi dekat duodenum, semua kanji yang tak sempat kita nak pecahkan tadi tu dapat dipecahkan menggunakan enzim amylase. Seterusnya di usus kecil. Usus kecil yang cikgu letakkan dengan warna merah ni, usus yang sangat panjang. Dia berlipat-lipat. Kat sinilah berlakunya
Okay, kat sini lah berlakunya pencernaan yang paling hampir banyak lah sebab dia panjang. Okay. Kelenjar usus pada dinding usus kecil merembes jus usus yang mengandungi enzim maltase dan protease. Okay, so di sini semua makanan yang kita makan, yang kita dah pecahkan separuh akan dipecahkan paling kecil. Contohnya nasi tadi kita dah pecahkan di mulut ataupun di duodenum jadi maltosa. Di dalam bahagian usus kecil ni dia akan kecilkan menjadi glukosa. Glukosa adalah bahagian yang paling kecil. Dia tak boleh kecil daripada tu. Okay. So maksudnya usus kecil akan tolong habiskan semua rentetan daripada pencernaan. Manakala untuk yang ikan kita makan tadi tu, dekat perut kan dia dah jadi dipeptida. So sekarang dia akan kecilkan lagi sehingga menjadi asid amino, iaitu bahagian yang paling kecil sekali dalam protein. Okey, last sekali ya. Last sekali makanan kita ni dah tak dicernakan, dah habis dah. Kalau makanan kita dah dicernakan semua dah, dia akan ditolak ke usus besar. Masa masuk dalam usus besar ni sebenarnya dia kata makanan tercerna meresap masuk ke dalam bilis di dinding usus kecil. Kisah. Dekat usus kecil ni semua makanan yang kita cerna tadi tu dia punya nutrien akan diserap. Dia akan serak. Maknanya nanti yang lebihan tu dia akan tolak ke usus besar. Inilah usus besar ni. Masa duduk kat usus besar ni, makanan kita nanti dah tak akan diambil dari dia punya nutrien kecuali air. Masalahnya kalau awak melengah-lengahkan untuk buang air besar, contohnya awak rasa sakit perut, awak tak apalah duduk kat sekolah, toilet tak cantik, nak balik buang kat rumah. Sebenarnya awak dah menyebabkan najis awak tu menjadi lebih keras daripada biasa. Sepatutnya bila kita rasa sakit perut je, automatik kita kena pergi ke toilet cepat-cepat supaya kita dapat buang. Tapi masalahnya kita tahan-tahan, kita tak apa kalau kencing kita tak tahan, kalau buang air besar kita boleh tahan lagi. Tapi masalahnya bila lagi lama najis di dalam perut kita, dalam usus besar kita, maka najis yang keras akan keluar. Nanti awak yang sakit, luka. Okay, sebelum najis tadi dikeluarkan pada badan, dia akan disimpan di kawasan rektum. Inilah kawasan rektum. Maksudnya macam awak dah sakit perut sangat-sangat, dah nak pergi toilet tak tahan-tahan dah tu. Maksudnya najis awak dah duduk kat kawasan ni. Okey, dah duduk kat kawasan ni. So jangan simpan-simpan dah. Sekali kalau kentut ke apa-apa, pingsan orang rasa sebelah awak tu. So makanan yang tidak tercerna tadi tu, yang dah habis dah semua, yang dah habis dah pencernaan, diserap dia punya nutrien, dikenali sebagai tinja. So tinja ni apa? Tinja ni kalau bahasa kampung kita taik lah. Najis. Okay. Akan memasuki rektum. Okay, rektum ni kawasan tempat simpan najis tadi tu sebelum dia dibuang di bahagian dubur. So penyah tinjaan berlaku melalui dubur. Apa dia penyah tinjaan? Penyah tinjaan adalah membuang air besar. Ini bahasa sains lah. Kalau buang air besar, tu bahasa Melayu biasa. Kalau penyah tinjaan adalah proses awak duduk dekat toilet, najis keluar melalui dubur. Yang tu penyah tinjaan. Okay. Seterusnya adalah cikgu nak perkenalkan awak dengan hati. Walaupun hati ni makanan tak masuk dalam hati, tapi hati kita penting sebab hati ni nak hasilkan jus empedu. Okay, jus empedu ni nanti akan disimpan di dalam pundi empedu. Penting ke jus empedu ni? Ya, jus empedu sangat penting sebab jus empedu ni digunakan untuk emulsikan lemak menjadi titisan kecil. Kalau awak makan lemak, awak makan makanan berlemak, macam mana makanan berlemak tersebut nak dicernakan? Jadi perlu ada jus empedu supaya makanan kita yang berlemak tadi tu dapat dikecilkan menggunakan jus empedu. Satu lagi, jus empedu ni kerja dia akan menetralkan balik asid yang datang daripada perut. Sebab dalam perut kita tadi tu ada asid. Kalau asid yang berlebihan, dia akan menyebabkan hakisan pada dinding usus kecil. Jadi ini tak berlaku. Sebab apa? Sebab hati kita telah merembeskan jus empedu yang akan menetralkan balik asid dalam perut tadi. Okey. Bahagian kedua yang juga bukan tempat laluan makanan tapi dia sangat penting bentuk dia nampak macam daun macam tu kan. Nama dia ni pankreas. Pankreas nanti akan menghasilkan jus ataupun enzim lipase, amilase dan protease. Jadi sangat penting ada pankreas dalam badan kita sebab kalau tak ada pankreas maknanya nanti sistem pencernaan kita menjadi tidak sempurna. Jadi bersyukurlah dengan keadaan kita yang sempurna sekarang. Okey, setakat tu saja untuk sesi yang pertama. Sekarang ni cikgu bagi awak peluang untuk awak buat nota. Sekejap lagi cikgu akan hantarkan latihan yang perlu dan
Nanti pada hujung iaitu pada pukul 9.40 macam tu, cikgu akan hantarkan jawapan. Okay. So lepas habis saja Google Meet kita, awak buat nota. Lepas buat nota, salin soalan latihan. Dan last sekali bila cikgu bagi jawapan, awak boleh semak jawapan untuk latihan awak. Okay Kuhan, okay Vanisha, thank you very much. Bye. Bye cikgu. Okay. Okay, Kuhan boleh left